Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya memohon maaf kerana tidak dapat hadir dalam kursus khusus training of trainer untuk unit pakar kesihatan awam pengigian pada pagi ini. Bagaimanapun saya menyediakan video ini untuk memberikan sedikit demo bagaimana caranya untuk kita mengoperasikan penggunaan smoker analyzer atau smoke analyzer lah, carbon monoxide analyzer ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya, ada banyak cara untuk kita mengukur paras nikotin ataupun ketagihan seseorang ya, ataupun untuk kita tools untuk kita mengetahui seseorang itu perokok ataupun tidak. Salah satu cara adalah melalui yang biasa dilakukan termasuk dalam program Prota adalah melalui psikometrik, iaitu ujian Fajerstrom. Fajerstrom atau borang Fajerstrom tu dia ada soal selidik yang mana pihak perokok ataupun klien perlu jawablah, dan kemudian di situ kita dapat mengetahui tahap ketagihannya, sama ada dia ketagihan tinggi, sederhana ataupun rendah ya. Dan dalam item tersebut ada beberapa item yang indikator yang sangat substantial, seperti kalau dia merokok, ambil rokok waktu apakah anda teringin nak merokok ataupun merokok sebiasanya anda bangun daripada tidur. Itulah salah satu faktor jugalah ya, yang didapati memang items yang sangat berkesan untuk mengetahui tahap ketagihan seseorang tersebut. Pada hari ini kita dan saya ditugaskan untuk memberikan demonstrasi berkenaan dengan penggunaan carbon monoxide analyzer. Carbon monoxide analyzer itu adalah tools dia ataupun perkakas dia ya. Tetapi dia digunakan untuk menguji paras karbon monoksida dalam badan ya, atau dalam tuberculosis session ni kita panggil sebagai ujian karbon monoksida. Okey. Dalam apabila kita menyeduh udara oksigen dan akan terikat dengan dalam darah kita tu ada hemoglobin ya, hemoglobin ya. Kemudian dalam kapilari metabolisme berlaku, karbon dioksida pula akan terikat dengan hemoglobin ini dan bawa balik ke paru-paru untuk dibebaskan ya. Itu adalah secara fisiologi. Dalam rokok ya, dia asap rokok dia mengandungi beberapa asap racun lah, ya. So antara komponen yang ada dalam tu adalah karbon monoksida ya. Karbon monoksida ini dengan karbon dioksida satu benda yang berlainan lah ya. Karbon monoksida ni kategori gas beracun ya. Kalau kepekatannya tinggi dalam darah, dia boleh menyebabkan seseorang itu meninggal dunia ya. Dan karbon monoksida ini pula dia mempunyai kealkiannya ataupun keupayaannya untuk mengikat dengan hemoglobin tu lebih tinggi daripada oksigen dan karbon dioksida ya. Dan berarti kata lain, apabila karbon monoksida itu terikat dengan hemoglobin, dia akan menjadi karbonohemoglobin, karboksihemoglobin macam itulah ya. So this karboksihemoglobin ini dia akan mengikat secara kekal dan lama dalam darah. Berbeza dengan oksigen dan karbon dioksida tadi, dia ikat kemudian sampai bila sampai kapilari dia akan terbebas balik, kemudian dia serap karbon dioksida, bawa balik ke paru-paru, bebaskan balik begitu. Tapi karbon monoksida diikat terus ya, sampailah hemoglobin tu yang dalam eritrosit dalam sel darah merah kita tu lysis ataupun dimusnahkan oleh hati ya. Gitulah ya. Jadi kalau orang tu merokok ya, biasanya dia punya karbon monoksidanya lebih tinggi daripada orang biasa, orang yang bukan merokok. Dan yang kemudiannya satu lagi adalah kepekatan darahnya, dia menyebabkan kepekatan darah tu jadi tinggi ya. Kerana apa kepekatan darah tu tinggi? Secara fisiologinya kita tahulah kan, darah tu dihasilkan melalui proses erythropoiesis. Apabila erythropoiesis ni dia banyak benda yang merangsang ya. Apabila kita kenal pasti badan kita ni mengenal pasti bahawa indikator dan bahawa paras oksigen tu rendah, oleh kerana darah tu ada, hemoglobin tu ada, tapi dia tak dapat angkut oksigen sebab dia dah terikat dengan karbon monoksida. Jadi dia akan menstimulasi kita punya proses erythropoiesis untuk menghasilkan lebih banyak sel darah merah, dan sel darah merah tu akan lebih pekat ya. Itulah sedikitnya. Baik.
uh, bila kita nak melakukan ujian karbon monoksida ni, kita lakukan pada sekurang-kurangnya pada sesi pertama ataupun sesi kedua, ya. Pada sesi perkenalan tu, kalau kita nak mengenal pasti pesakit yang klien kita yang pokok tu, kita interview dia sebagainya, it is very suitable untuk kita melakukan carbon monoxide analyzer. All the investigation kita done on the first day, boleh juga, ya. Ataupun kita lakukan pada hari kedua. Kalau kita nak lakukan hari pertama tu just perkenalan untuk build rapport, sebagainya, hari kedua kita buat tu. Tapi patient datang 2-3 kali lah, ya. It's better pada hari pertama tu kita buat, kalau one to one punya interview lah, ya. Kemudian kita minta pesakit, kenalkan diri pesakit, ya. Perkenalkan diri kita lah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Zul. So cik ni saya dapati merokok, cik dia refer kepada saya kerana cik semua pokok. Cik rasa cik dah lama dah merokok ni. So informasi muasir ni sangat penting lah, ya. So ada tak usaha nak berhenti? Kemudian apakah tindakan-tindakan yang cik dah buat untuk berhenti? Apakah halangan-halangan, apakah yang susah nak berhenti? Biasanya dia akan cakap, saya dah usaha banyak kali tapi gagal, banyak kali nak berhenti tapi tak dapat berhenti. Begitulah, ya. Sebab kebanyakan orang diberi nasihat bahawa berhenti rokok adalah berhenti secara gradual, ya. Tapi kalau pakar orang yang berhenti merokok, ya, bukanlah Dr. Prof V ke Prof Aniki ke ataupun orang-orang yang biasa buat tobacco cessation ni, kalau nak berhenti rokok ni berhenti secara serta-merta, ya, turki, ya. Kalau kita berhenti secara gradual tu, chances untuk gagal tu sangat tinggi. Baik. Itu kalau kita nak cerita, dia akan membabarkan satu lecture yang lain. Baik, kita fokus pada topik kita hari ni lah, penggunaan smoke analyzer. Selangor ni bagus sebab boleh katakan semua daerah ada smoke analyzer, ya. Carbon monoxide analyzer. Sekejap, ya. Pula surat itu. Doktor ni era Dr. Lydia dulu, kita dah buat pembelian smoke carbon monoxide analyzer, ya. Dan agihan dibuat pada tahun 2016 ni surat dia lah, ya. Dia nama Ben Fund, ya. Pico carbon monoxide analyzer, ya. Dan agihan ni dibuat di setiap ya, di setiap daerah, ya, satu. Kita beli 9, maksudnya setiap satu daerah satulah, berharga RM3,665 satu, ya. This is consider sebagai aset lah, ya. Jadi dalam tu dia ada macam ni, carry bag lah, carry bag. Kemudian carry punch ke, lepas tu dia ada instrumen dia ni, kemudian ada manual, ya, nak baca manual boleh. Kemudian dinamakan breath sampling D-piece ataupun D-piece lah. So bentuk ni macam D, macam tu lah, ya. Ni macam connector lah, nanti bila kita nak masukkan tu, dia masukkan dekat sini kan, pastikan dia ke bawah macam tu, ni masukkan, so dekat situ lah, ya. Kemudian tapi kita tak buat tu semacam ni, ya. Dia ada dia punya tu untuk mengelakkan infection ke apa ke, ya. Okey. Lepas tu bateri ni 2A ni, bateri ni kita boleh belilah apa-apa je nama. Tapi apa je nama lah, nak beli analyzer pun boleh, nak guna bateri Duracell pun boleh, nak guna bateri Eveready, bila saja diperlukan Eveready bertenaga dan lagi pun boleh. Ni zaman dulu adalah iklan tu, ya. Zaman sekarang jarang kita jumpa iklan bateri. Dulu iklan bateri, iklan ubat gigi, tu memang banyak dalam TV, ya. Kemudian dia ada satu lagi dinamakan mouthpiece. Ini brand yang dikeluarkan oleh pembekal lah, Bedford ni dia nama ni, ya. Dia macam plastik, macam straw, lebih kuat, ya. So dia sebenarnya nak connect dekat sini je. Jadi satu orang satu, seorang perokok tu satu. Dia macam straw, dia pun macam straw, ya. Ya. Jadi pembekal ni kadang-kadang pandai, dia buat saiz yang special untuk dia saja. Jadi kalau dah habis tu kena beli pada dia. Jadi itulah, ya. Tapi ni saiz lebih kurang saiz straw. Saya rasa dah banyak kot boleh beli kot straw biasa, ya, yang boleh bersih tu. So connect kat sini, so lepas tu boleh buang, ya. So
So dibekalkan dengan sini lah. Dia ada beberapa dia punya tu. Kemudian ni kan. Okey. Itulah dia ya. So ini adalah kita punya, saya nak cerita pula mengenai instrumen ni ya, analyzer ni lah ya. So analyzer ni dia ada display, dia ada color LED. So kita masukkan bateri dulu. Bila kita masuk bateri dia kosong macam ni kan. So kita tekan kat sini. So dia akan keluar skrin dia. Warna hijau macam ni, background sebagainya ni. So di display ni, skrinnya contoh ni butang dia. Ya, butang ya. Ini bukan butang lah, ni color LED ya. Dia tak ada apa-apa, macam color je lah. So butang operasinya semua dekat sini. Okey. So sini kawasan nak masukkan ni D piece tadi masuk dekat sini. Dia punya bucu ni ada kat atas. Lepas tu ini ada kawasan USB connector lah. Connector ni kalau nak connect dengan komputer. So saya pun tak begitu arif tentang benda ni. Nak kena apa? Kemudian nak kena tengok jugalah, sebab dia biasanya kita connect dengan komputer ada program dia sendiri dan untuk kalibrasi lah ya. Baik. Bila kita on tadi, Macfun dia akan keluar macam ni. Satu CO ni tanda macam ni, lepas tu tanda right, kemudian tanda pangkah. Okey. Untuk kita operasikan, kita tekan sekali dia akan bertukar. Ya, dia boleh bertukar tu. Saya tekan, nampak tak? Okey. Saya tekan dia ada tanda tangan kat situ kan. Saya tertukar, dia akan tanda pangkah. Pangkah ni tak payah buat apa-apalah ya. Ini tanda right ni kita nak laksana itu. Ini yang ni okey. Tu ya. So kalau dah right tu maknanya calibration dah selesai. Kalau ni this is first indicator dia apalah yang pasal kalibrasi. So okey, kalau tekanlah kalibrasi selesai. Kalau kita nak ambil ni, kita kena tekan 2 kali. Okey. So bila kita tekan 2 kali, dia akan bawa kita kepada satu tanda ni. Tanda macam botol CO tulis situ. CO 20 ppm 4 per million. So ini ni ataupun yang bawah tu kita pilih terus. Ini yang atas tadi ni kalibrasi. Kalau kita nak buat kalibrasi, yang ini adalah kita nak, kalau kita nak buat bacaan lah ya, nak buat bacaan ke perpasa kita. So kita tekan 2 kali. Kalibrasi tu saya tak nak ceritalah sebab dia mungkin melibatkan pembekal. Dia kena guna gas tertentu untuk kita berlakukan kalibrasi. Kita kena pergi pembekal. So dia ni. So untuk kita hari ni terfokus macam mana kita nak gunakan sajalah. So tadi kalibrasi atas, atau yang kedua tanda macam nak panah tu. So kita ambil nak panah, tekan 2 kali ya. Tekan 2 kali. So dekat sini kita akan nampak ya. Satu muka orang. Tidak. Satu muka orang. Lepas tu nak buat kalibrasi balik, mari kita patah balik ke kalibrasi. Yang ketiganya macam tanda spana kat situ. Okey. So boleh tiga benda lah. So tanda spana ni kita ambil dulu tanda spana ni ya. Kita tengok apa tanda spana ni. Sebab apa? Tanda spana ni tekan 2 kali. Kita akan nampak. Satu ada muka orang, satu music. Bukan music lah, sound ya. Ambil yang sound lah. Kerana bila kita buat nanti dia akan indikator sound. Kalau tak ada sound nanti kita tak tahu bila masanya seorang klien kita tu nak kena hembus, bila dia nak kena tarik nafas, bila nak kena hembus ya. Okey. Kita set dulu kita punya. Kita tekan sekali kalau kita nak berubah ya. Tekan 2 kali kalau kita nak pilih. Okey. Profile sini. Profile sini kita pilih 2. Tekan 2. So dekat sini dia akan ada 3. Satu profile adult. Ya, adult laki-laki dengan pakai cermin mata yang kacak itu. Ya, cermin mata hitam. Kemudian yang keduanya adalah profile adolescents ataupun teenagers lah. So kalau kanak-kanak ke yang lebih dekat, kita ambil nombor 2. Kalau kita pesakit kita tu orang dewasa, kita ambil nombor 1. So yang ini keluarlah balik ya. Kita nak buat. Okey, katakan kita ambil orang dewasa, kita tekan 2 kali. So sekarang ni okey. Kita dah ambil orang dewasa ya. Kita tekan saja orang dewasa. Dia akan keluar dekat gambar kecil atas tu dewasa. Kalau kita ambil kanak-kanak,
dia akan keluar nombor A 2, akan nama muka 2 ya. So sekarang kita ambil orang dewasa, kita ambil, kita tekan, jadi kita tekan 2 kali ya, sampai keluar yang gambar kecil dekat atas ni. Ni orang pilih dia, dekat ni ada satu gambar kecil ni, tak nampak tak? Ni ya. Kalau ni 2 ya, sekarang ni kita nak tekan 1 lah. Tekan 2 kali. Okey, sekarang 1. Nampak tak? 1 kat sini. Okey. Kemudian kita keluarlah balik. Sekarang ni profil kita adalah profil untuk orang dewasa. Tekan 2 kali. Okey, sekarang kita nak mulakan kita sound. Okey. Kita nak buat ya, sekejap. Okey, tekan 2 kali, pilih keluar. Kemudian kita tekan pun pilih keluar. 2 kali. Kemudian okey, kita dah set up balik seperti tadi. Kita tukar balik ke ni kita nak buat bacaan. Untuk buat bacaan kita gunakan benda ni. Okey, kita pasang dulu kat sini. Okey, kita ni tu. Okey, sebab ni mahal ya, kita boleh gunakan ni. Saya tak tahu kat mana. Saya rasa pembekal pun sediakan juga kot kertas macam ni. Kertas macam ini dia ada. Susah nak buka. So dekat sini kita tak guna ni lah, sebab nanti cepat habis, mahal lagi. Kita pun nak bercemat-cemat kan, kita guna cardboard macam ni. So cardboard ni kita pasang kat sini. Okey, cardboard ni pasang kat sini. Jadi kita kena nak ni lah ya, macam tu. Okey, so pegangnya macam ni ya. Jangan sekali-kali biar pesakit sedut. Tak boleh ya. Kita hembus sahaja ya. So sekarang ni kita dah pilih ni. Okey, nampak tak gambar orang ni? Kita dah situ, kita tekan 2 kali. Okey. Kemudian dia akan ada tanda panah tu. So sekarang dia okey, tarik nafas. Sekarang masa tarik nafas. Ada masa. Okey, hembus. Sampai dapat bacaan. So bacaannya adalah 2 part per million. So dalam udara saya tadi, saya ada 2 part per million of carbon monoxide dalam darah saya. Okey. Kenapa dia tukar jadi 3? Okay, so ulang sekali ya. So it's 1.1% of carbon, dia akan keluar 1.1% carbon monoxide dalam hemoglobin ya. Saya ubah sekali lagi ya. Biasanya kita buat 2 kali bacaan ya. So kita ambil. Okey, dia akan ada tanda jam kat situ. Get ready lah. Masa ni kita suruh pesakit tarik tarik nafas. Macam tu. Tarik nafas. Inspiration, penuhkan dalam dada. Okey, dia ada masa. Hembus. Okey, mula-mula tu dia akan ambil bacaan 2, lepas tu dia tukar ke 3. Ya, dia final lah 3. Okey. Itulah dia ni boleh buang. Okey. Ni boleh guna balik. Ni jangan kita cuba bersihkan sendiri ya. So instrumen D ni just wipe saja ya, wipe saja, jangan pergi masuk autoclave sebagainya ya. Dan jangan guna alkohol dan sebagainya untuk bersihkanlah ya, sebab nanti dia akan damage kita punya. Dalam ni ada carbon monoxide sensor kat dalam ni ya. Baik, apa masuk bacaan tu ya. So dalam kita punya, so ni kita boleh keluar balik lah ya, keluar balik ya. So keluar balik macam itulah ya. Okey, dah tak pakai lagi, kita boleh ni lah, buka bateri dia. Bateri ni kita buka ya, kalau tak pakai dia boleh off sendiri kalau kita lama tak guna. Tapi disyorkan bateri ni kita keluarkan lah. Sebab apa, nanti berkarat pula ya, takut nanti tak guna, berkarat dalam ni yang rosak, benda ni yang rosak. Benda rosak susah lah nanti nak repair ya, bateri rosak boleh beli baru. Okey, apa masuk bacaan tu tuan-tuan dan puan-puan adik kakak sekalian? Dalam kita punya garis panduan pula. Ni kita punya apa? Manual ni dia ada bacaan. Maksud interpretasi bacaan tu. Bagi orang biasa, perokok
bukan perokok macam saya, ya. Macam tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. Bukan perokok ni normal untuk kita ada karbon monoksida dalam darah dalam peratus yang sangat kecil, iaitu di bawah 3, ya. Macam tadi pun 3, ya. Di bawah 3. Sebab apa? 3 dan ke bawah lah, ya. Jadi kalau lebih daripada 3 tu dikonsiderkan sebagai perokok, ya. Dan perokok yang dia pernah merokok dalam masa 24 jam yang lepas, ya. Manakala kalaulah, ya, kita lalu tepi jalan, tarik oksigen, tarik apa, ada lori lalu, kan, kita sedut sebagainya, paras tu tak lebih daripada 3, ya. Hanya perokok saja yang akan mempunyai paras lebih daripada 3, ataupun orang yang kerja kat kawasan yang memang exposure dekat asap, ya, mungkin dia lebih daripada 3 lah, ya. Bagi perokok pasif pun dia takkan ada bacaan lebih daripada 3. Ni saya refer buku Rahsia Berhenti Merokok lah, by Prof. V dan juga Prof. Aniki, ya. Jadi 0 ke 3 tu adalah bacaan normal, bukan perokok, ya. Kalau dalam buku ni dalam manual 0.6 0 to 6 part per million, ya. Unitnya part per million, ya. Consider non smoker. Tapi dalam buku ni consider 3 ke atas tu, ya. 3 di atas daripada 3 sebagai perokok. Jadi kalau lebih daripada 10 tu dia memang inilah, ya. Jadi dia adalah tools yang sangat berkesan untuk kita menilai orang ni perokok ke tidak, ya. Satu, kalau dia seperti saya cakap tadi, kalau dia perokok pasif dia takkan lebih daripada 3 walaupun dia duduk sebelah orang perokok, ya. Tapi tinggilah bacaan karbon monoksida dia, ya. Kemudian kalau dia itu jalan dan berdekatan dengan lori ke atau sebagainya yang keluarkan punca-punca karbon dioksida, asap sebagainya pun boleh juga, tapi dalam bawah daripada 3 lah, ya. Kalau lebih daripada itu dia consider perokok, ya. Jadi kita kena bagi tools untuk itulah. So setiap kali pesakit datang, kita boleh minta dia buat ni, ya, karbon monoksida, untuk kita tahu ujian karbon dioksida ni, karbon monoksida ni, ya. Dan pada kali pertama kita kena buat sebab kita nak buat investigation dan membuat plan untuk orang ni berhenti merokok. Lepas kita propose kita punya plan tu, inilah cadangan dia untuk kita berhenti, tuan-tuan dan puan-puan, untuk berhenti merokok. This is the plan. Mula-mula kita kena maklumkanlah kenapa ni kena berhenti merokok, apa kelebihan berhenti merokok. Kita kena ceritakan mengenai kenapa encik merokok, ya, macam mana nikotin tu mempengaruhi orang perokok tu untuk merokok. Sebab apa? Sebab nanti bila dia berhenti merokok, withdrawal syndrome tu akan berlaku. Withdrawal syndrome ni dalam bahasa yang mudah adalah umpama dia tak dapat rokok, itulah dia withdrawal syndrome, ya. Rasa atau perasaan ataupun fizikal yang apabila seorang perokok tu tak dapat rokok, ya. Lepas sejam, 2 jam, 3 jam dia tak dapat rokok tu, itulah rasa dia withdrawal syndrome. Bagi orang yang nak berhenti merokok, dia kena lawan withdrawal syndrome ini, sama ada melalui behavior ataupun psikologi ataupun melalui ubat-ubatan, ya. Yang kedua, kita gunakan karbon monoksida analizer ni adalah untuk kita membuat rawatan susulan, ya, untuk mengetahui seseorang itu dah berhenti ataupun tidak. Memang ada relapse, memang ada up and down dalam proses berhenti merokok ni, ya. Cuma tools ni boleh digunakan untuk memotivasikan perokok, ya. Kita tunjukkan, kita dah tahu dia perokok. Sekarang ni kita dah tahu, lawatan susulan adalah untuk kita nak memberi mereka motivasi. Dia kata dia dah berhenti merokok, saya dah cuba berhenti merokok. So kita tengok, so apakah bacaan karbon part per million itu lebih rendah daripada yang sebelumnya, ya. Kerana biasanya orang yang dah cuba untuk berhenti merokok, paras dia maybe masih lagi lebih daripada 3, tetapi parasnya itu lebih kurang daripada orang yang merokok 24 jam yang lepas. Jadi itulah kegunaan karbon monoksida analizer ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi lupa pula saya nak kata, sebelum kita buat prosedur ni, eloklah kita basuh tangan sebagainya, make sure semua bersih supaya tidak ada kontaminasi, ya, sebab dia berkaitan dengan sakit dia masuk UV dan sebagainya, ya. So yang kertas ini mungkin boleh dapati pembekal. Kalau pembekal tak dapat buat, kita pun boleh buat kot, guna kertas A4 sikit, ya. Kemudian kertas A4 ataupun kertas yang cardboard lah, ya, buat dan kita boleh gam. Dia very simple. Saya rasa nak beli pun macam mahal je kan, bukan mahal lah, macam tak berbaloi sebab benda macam ni kita buang, ya, boleh, ya.
Okey. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana mendengar video ini. Saya ucapkan selamat berjaya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang menjadikan kita lebih baik daripada masa sebelumnya. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Assalamualaikum.